Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aisyah binti Azmi, nombor matrik A1880776, ingin membentangkan tugasan yang diberikan oleh doktor di bawah tajuk Cap Jari menurut perspektif Al-Quran dan Sains. Al-Quran merupakan salah satu wahyu daripada Allah SWT, diturunkan kepada Nabi SAW, adalah sumber asas dan rujukan utama terhadap ajaran Islam. Jumhur ulama seperti Al-Farra dan Al-Qurtubi mengatakan perkataan Al-Quran ada kata dasarnya. Oleh itu, pengertian Al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu makna dari sudut bahasa dan istilah. Al-Farra dan Al-Qurtubi berpandangan bahawa Al-Quran berasal daripada perkataan qara'in yang bermaksud petanda atau petunjuk. Manakala dari istilah pula ialah kalam Allah yang melemahkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril, yang ditulis dalam mushaf, yang diukir dalam mushaf Al-Quran, yang dipindahkan secara mutawatir dan dikira ibadah bagi sesiapa yang membacanya, yang dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Manakala sains moden pula bermaksud suatu cabang pengetahuan, mengkaji dan meneliti himpunan pernyataan yang terbukti atau fakta-fakta yang dicerap dan disusun secara bersistem dan dihimpun dalam bentuk hukum-hukum. Banyak para ilmuwan pada masa kini, sama ada Muslim atau tidak, mengaitkan penemuan dan pengkajian sains dengan Al-Quran. Manakala definisi cap jari pula adalah cap jari ialah satu ciptaan Tuhan untuk manusia yang memiliki perbezaan kontur jalur di antara setiap jalur. Seterusnya, peranan kulit pada cap jari pula ialah sebagai pelindung dan menjaga bahagian dalaman badan manusia, iaitu dengan mencengkam dari kegelinciran, dan yang paling utama ialah sebagai pengesahan identiti individu sepanjang hidup. Okey, seterusnya adalah cap jari menurut perspektif Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut tentang cap jari manusia atau makhluk ciptaannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat ketiga hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Maksudnya, apakah manusia mengira bahawa tidak akan kami kumpulkan tulang belulang itu? Bahkan kami maha berkuasa atas menyusun sempurna hujung-hujung jarinya. Menurut Syekh Tantawi Jauhari dalam kitab tafsir Jawahirul Tafsir Al-Quranil Karim, beliau mengatakan bahawa manusia mempunyai panca indera atau deria untuk mendapatkan maklumat atau pengetahuan sesuatu dan anggota yang mengerjakan tindakan tersebut. Beliau menerangkan manusia mempunyai 5 panca indera atau deria yang ada pada semua hidupan, bahkan dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, deria rasa. Manusia dapat merasai sesuatu masam, manis, pahit, pedih dan sebagainya. Okey, sebagai deria baru untuk menghirupi udara yang segar dengan hidung, iaitu deria bau ataupun deria rasa. Deria pendengaran, manusia dapat mendengar segala suara yang hadir dari pelbagai tempat, sudut dan arah menggunakan telinga. Serta deria penglihatan. Okey, hal ini
demikian kerana manusia dapat mengenali sesuatu melalui panca indera atau deria, kemudian mentafsirkan maklumat tersebut menggunakan akal fikiran. Selain itu, ada sahabat mengemukakan soalan ialah bagaimana kulit dapat bercakap dan memberi persaksian. Apakah maksud-maksud tangan dan kaki-kaki memberi persaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana dalam surah Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Beliau menjawab, Syekh Tantawi ini menjawab, tujuan ialah untuk membuktikan kekuasaan dan keagungan untuk mengenal pasti penjenayah melalui cara ilmiah dalam perbahasan cap jari. Okey. Seterusnya, kenyataan fakta sains yang mengatakan cap jari dimiliki oleh seseorang adalah tidak sama dan berlainan, iaitu bersifat unik, memerlukan suatu perkara yang tidak bercanggah dengan apa-apa terkandung di dalam Al-Quran, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bala qadirina ala an nusawwiya banana, yang bermaksud bahkan kami mampu mengembalikan cap jari di akhirat nanti. Okey. Selain itu, menurut tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau dikenali sebagai Hamka, beliau mengatakan dalam ayat 3 bahawa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala menimbulkan persoalan, seolah-olah bermonolog dengan diri sendiri, tertanya-tanya di dalam hati, adakah manusia yang telah hancur lumat tulangnya, yang mana ketika di dalam kubur beratus ribu tahun akan dikumpulkan dan dicantumkan semula tulang belulang. Selain itu, kaum musyrikin Mekah menunjuk kaum musyrikin Mekah merupakan golongan musyrik yang tidak mempercaya ataupun sekadar mereka meragui tentang hal tersebut dalam hati kalbu mereka. Apakah mungkin manusia yang hancur dalam tanah, tulang belulangnya akan disusun kembali? Maka keraguan tersebut dibantah dan disekat oleh Allah SWT dengan firman ayat yang seterusnya, iaitu ayat 4 mengenai jari. Allah mengatakan, jangankan tulang belulang yang disusun dikembali oleh Sang Khalik, sedangkan hujung-hujung jari pun akan disusun kembali dengan tepat dan sempurna. Hujung-hujung jari merupakan anggota yang sangat halus, yang mana setiap tulang di hujung jari sahaja 5 jari mempunyai 15 ruas tulang. Ke-10 jari tangan menjadi 30 ruas jari. 10 jari kaki 28 ruas. Maka hujung ke-20 jari kaki dan tangan jadi 58 ruas. Okey. Selain itu, merujuk kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menjelaskan dalam kitabnya mengenai cap jari dalam ayat Al-Quran. Manusia pada hari kiamat akan mengira bahawa Allah Subhanahu Taala tidak akan mampu mengembalikan secara sekaligus mengumpulkan segala tulang belulang makhluk di muka bumi, yang mana tulang belulang itu berada dari tempat lokasi yang terpisah-pisah dan berbeza-beza. Menurut Sa'id bin Jubair dan Al-Aufi, mereka berkata dari Ibnu Abbas, kami, iaitu Allah SWT, mampu membuatnya beralas kaki atau bertelanjang kaki. Hal ini juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Al-Dhahak dan Ibnu Jarir. Oleh itu, Ibnu Jarir menghuraikan bahawa sekiranya Allah SWT menghendaki sesuatu, maka dia pasti akan melakukan hal tersebut. Okay. Tambahan pula,
Bagi kalimah qadirin ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir dimaksudkan sebagai keadaan. Qadirin ditafsirkan sebagai hal keadaan. Manakala kalimah najma'a bermaksud apakah manusia menyangka bahawa kami Allah SWT tidak mampu mengumpulkan tulang belulang? Sudah tentu mampu. Tafsirannya Allah SWT pasti mampu mengumpul tulang belulang kembali sekaligus, berupaya untuk menyusun kembali jari jemarinya. Bahkan Allah juga menghendaki dan dapat membangkitkannya dengan menambahkan lebih dari apa yang sedia ada padanya, serta Allah menjadikan pada hujung jemarinya dalam keadaan sama rata. Seterusnya, berpandukan kitab tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penafsiran mereka mengenai ayat cap jari yang menghuraikan satu ayat demi satu ayat, satu kalimah demi satu kalimah, untuk memberi kefahaman kepada pembaca. Terjemahan ayat-ayat Sabul Insan iaitu difokuskan kepada orang kafir, manakala ayat Al-lan najma'a izamah iaitu membangkitkan dan menghidupkan kembali. Seterusnya kalimah bala adalah kami mampu mengumpulnya tulang belulang itu kembali. Seterusnya kalimah qadiri adalah kemampuan mengumpul tulang ataupun mengembalikan cap jari manusia. Dan ayat ala an nusawwiya bananah ditafsirkan sebagai jari jemari, iaitu kami Allah SWT mengembalikan tulang belulang seperti mana keadaan manusia ketika bayi sehinggalah tumbuh dewasa. Tambahan pula, merujuk kitab tafsir Fi Zilalil Quran dikarang oleh Said Qutb, beliau juga mentafsirkan kalamullah mengenai ayat cap jari yang bermaksud, adakah manusia fikir bahawa kami tidak akan berkuasa mengumpulkan kembali tulang belulang? Di sini Mufassir Said Qutb menjelaskan bahawa masalah terhadap orang musyrikin seperti kesukaran dan kepayahan mereka untuk bertafakur, yang mana kemungkinan tulang belulang yang sudah hancur atau reput dalam kubur boleh dikembalikan kembali oleh Khalik. Mereka menjadi keliru ataupun tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa untuk mengumpulkan kembali cap jari di hari akhirat kelak. Demikian kerana golongan musyrikin ketika itu beranggapan dengan logik akalnya sahaja, iaitu Allah tidak mampu untuk mengembalikan manusia seperti sedia kala. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini tidak asing bagi zaman sekarang, yang mana mempunyai tanggapan yang sama seperti golongan yang jahil seperti dahulu, seperti kaum musyrikin terdahulu, yang mana banyak tanggapan serta pandangan dan pendapat masing-masing mengenai Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk mengembalikan cap jari semula. Dicatat dalam kitab beliau, penjelasan mengenai ayat tersebut adalah tidak hanya tulang belulang sahaja yang berada dalam kubur, malah segala jari jemari itu akan disusun rapi kembali seperti kejadian asalnya di dunia sebelum ini. Menurut Said Qutb lagi, penyusunan jari jemari tersebut mempunyai proses
untuk menjadikan ciptaannya semula. Hal ini bermaksud proses penyusunan tersebut adalah proses pembentukan manusia semula dengan sehalus-halus dan serapi-rapinya. Ya. Okey, hal ini bermaksud tiada yang ketinggalan ataupun tiada yang tercicir dalam proses pengembalian terhadap tulang belulang manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dengan lebih sempurna dan tersusun lagi. Okey. Tambahan pula, menurut Imam Ash-Shawqani dalam tafsir Fathul Qadir, beliau mentafsirkan ayat ayahsabul insan allan najma'a izamah. Beliau mengatakan manusia di dalam ayat tersebut ialah jenisnya, manakala pendapat mengatakan manusia di situ adalah orang kafir yang tidak mempercayai Allah SWT. Huruf hijaiyah iaitu hamzah untuk pengingkaran. Kalimah an diringkaskan, diringankan, iaitu ditakhfif dari yang berat sakit, dan isimnya adalah dhamir syad yang telah dibuangkan. Hal ini demikian kerana apakah manusia mengira dan menyangka keadaan nanti bahawa Allah SWT tidak akan mengumpulkan tulang belulang selepas menjadi usang dan luput. Kemudian kami mengembalikannya pula sebagaimana ciptaan baharu. Hal ini merupakan dugaan yang batil dan salah, kerana Allah SWT benar-benar mengumpulkannya kembali. Menurut Az-Zajjaj berkata, aku bersumpah dengan hal kiamat dan nafsul lawamah yang mana akan berlaku sungguh dan pasti akan dikumpulkan kembali tulang belulang pada hari kebangkitan. Selain itu, An-Nahas juga berkata bahawa penimpa sumpah dibuang dan dihazafkan, iaitu la yab'athna, pasti akan dibangkitkan, dan maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu Taala akan membangkitkan semula anggota tubuh badan manusia dan hanya dikhususkan untuk penyebutan. Di sini tulang belulang seperti penyangga. Seterusnya, cap jari menurut perspektif sains. Cap jari sangat penting untuk mengenal pasti kepribadian masing-masing melalui teknologi yang serba canggih. Dengan identiti seorang individu dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan terjaga dan terlindung. Hal ini bermaksud dalam bidang jenayah dan perubatan forensik atau forensic medicine adalah kaedah untuk mengesai serta mengenal pasti individu, iaitu melalui cap hujung jari masing-masing. Cap jari individu adalah berbeza antara satu sama lain, bahkan setiap individu mempunyai urat jari yang unik dan tiada pendua mana-mana jari yang lain, atau boleh dikatakan sebagai individualistik dan bersifat kekal. Buktinya, cap jari akan timbul pada manusia dalam keadaan berpeluh, yang mana peluh tersebut keluar dari liang-liang halus dan setiap hujung jari. Kemudian, perbezaan cap jari menurut Al-Quran dan sains. Perbezaan yang pertama dari segi Al-Quran, yang mana Al-Quran menceritakan pelbagai kejadian alam semesta berkaitan penciptaan makhluk, terutama tentang cap jari dan penggunaannya dalam dalil-dalil dan nas-nas
halus yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat qadim. Yang kedua, dalam bidang tafsir Al-Quran, diambil untuk dalam bidang tafsir Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran juga dijadikan sebagai hujah mengenai perbahasan cap jari sebagai sumber rujukan utama. Contoh dalil mengenai cap jari yang ditafsirkan oleh Said Qutb dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Manakala menurut sains, perbezaan cap jari menurut sains, iaitu sains banyak menekankan permasalahan masyarakat mengenai cap jari. Yang kedua, penggunaan cap jari sebagai kata laluan utama bagi setiap individu. Sains juga menjelaskan keadaan cap jari manusia ketika berpeluh. Seterusnya, sains juga membawa kaedah pengecaman cap jari melalui semburan ninhydrin ataupun wap iodine. Kemudian, sains menceritakan jenis-jenis corak cap jari manusia yang mempunyai pelbagai bentuk. Tambahan pula, antara persamaan cap jari menurut Al-Quran dan sains. Al-Quran, yang pertama, Al-Quran menyebut pengekalan jari jemari manusia sehingga dibangkitkan semula. Kedua, dalam kitab tafsir juga mengatakan setiap hujung-hujung jari merupakan anggota yang sangat halus dan bilangan jari jemari. Kemudian, sains pula mengatakan cap jari manusia adalah kekal dan tidak ada perubahan sehingga akhir hayat, serta akan kembali seperti sedia kala walaupun berlakunya sesuatu masalah terhadap individu. Yang kedua, sains juga mengatakan keistimewaan yang ada pada setiap manusia iaitu bentuk corak cap jari. Sebagai kesimpulannya, kajian mengenai cap jari yang dapat dilihat melalui kolaborasi antara dalil nakli iaitu Al-Quran dan dalil akli yang mana memberi banyak maklumat terhadap masyarakat melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dirakamkan dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh ahli-ahli tafsir yang cukup bijaksana, serta pengolahan daripada para saintis juga mengenai fakta kajian tersebut membawa kepada kefahaman yang cukup jelas. Hal ini dikatakan demikian juga kerana dengan adanya kerjasama antara Al-Quran dan sains dapat memberi pengetahuan yang jelas dan fasih serta kefahaman yang cukup mantap mengenai alam semula jadi dan ciptaannya. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة